keluarga kita akan jadi lagi renggang. Dan yang terakhir, mendatangkan penyakit yang berbahaya seperti AIDS, macam seperti penyakit tadi. Salah satu berkelakar ganas antaranya berzina juga. Jadi bila kita melakukan zina, seks bebas apa semua ni, automatik akan datanglah penyakit-penyakit yang kita tak nak, tapi disebabkan apa yang kita buat, dia berkesan kepada diri kita. Jadi saya serahkan kepada Khairul Nisa. Okey, terima kasih Khairul Nisa. Terima kasih Izzah. Selanjutnya kita sambung Khairul Nisa. Okey, terima kasih Izzah. Okey, semua boleh dengar suara saya? Boleh. Okey, pada saat ini saya akan huraikan tentang faktor mendorong perkelakuan ganas. Yang pertama sekali adalah kurang pendidikan agama. Okey, kurang pendidikan agama dan kawalan ibu bapa yang menyebabkan remaja melakukan aktiviti keganasan. Macam kita tahu, bila kita kurangnya pendedahan tentang agama yang mengatakan bahawa perlakuan ganas ini adalah sesuatu perkara yang tidak elok, malah dibenci oleh Allah dan boleh membuatkan seorang itu tidak masuk syurga, malah tidak mampu untuk bau cium syurga tersebut. Jadi bila kita kurang pendidikan agama, apa yang kita tahu, apa yang kita tak tahu, yang kita lakukan benda yang kita tak tahu, jadi inilah menyebabkan faktor yang terbesar menjadikan seseorang itu berkelakuan ganas. Yang kedua, pengaruh kawan sekeliling. Pengaruh kawan sekeliling ini contohnya kalau kita dapat lihat pada sekarang ni, kita dapat tengok yang seseorang itu bila berkawan dengan orang-orang yang kita tidak tahu latar belakangnya macam mana yang kita sentiasa dikelilingi dengan orang baik, tapi kalau kita berkawan dengan orang-orang yang tak baik, maka itu adalah salah satu faktor yang mendorongkan perkelakuan ganas. Yang ketiga adalah kurang kasih sayang dan didikan. Seperti yang kita tahu, kasih sayang adalah fitrah yang Allah bagi kepada setiap orang. Jadi bila kita sekarang ni banyak dengar cerita-cerita yang kalau ada orang tu dia berlakuan ganas sebab ayah dengan mak dia pun berkelakuan ganas terhadap dia. Jadi benda-benda macam ni akan menjadikan seorang itu berkelakuan ganas sebab dia tidak dapat tahu apa erti kasih sayang sebenar dan macam mana kita nak deliver kasih sayang tu terhadap orang lain dan terhadap diri dia juga. Yang keempat adalah kurang penghayatan agama. Kurang penghayatan agama ni seperti kita membaca Quran, solat, apa semua tu. Jadi macam kita tahu, kalau kita solat, kita baca Quran, kita buat baik, kita dapat menjauhkan diri kita daripada perkara-perkara yang mungkar. Jadi seseorang tu bila dia kurangnya penghayatan agama, dia tidak solat, dia tidak membaca Quran, maka ini akan menjadikan seseorang itu lebih kepada perangai dia tidak seperti yang Islam mahukan. Next one is batas-batas perkelakuan ganas dan gurauan. Okey, ada 3, tapi dekat dalam buku teks ada banyak. Ada 3. Okey, yang pertama tidak berlebihan. Tidak berlebihan ni untuk especially untuk bergurau. Bergurau sekadar untuk menghiburkan hati dan perkara-perkara yang dibenarkan sahaja serta tidak sensitif. Sekarang ni kita nampak Malaysia, kita kecilkan skop, kita nampak sekarang ni Malaysia, orang bergurau dengan cara buat prank. Jadi bila dia buat prank, banyak benda yang melibatkan perkara-perkara sensitif. Contohnya hubungan dengan ibu bapa, hubungan dengan rakan sekeliling, itu semuanya akan efek. Sebab dia tiada batas-batas dalam bergurau. Bila kita nak bergurau, kita perlu menjaga hati seseorang dan tidak menyentuh perkara-perkara sensitif seperti nama ibu bapa orang, nama keturunan orang. Jadi itu semuanya akan membuat itu semuanya akan berlakunya berkelakuan ganas juga. Yang kedua adalah tidak menyakiti hati orang lain. Gurauan itu hendaklah tidak menyakiti hati orang lain, sama ada menyakitinya dengan perbuatan ataupun perkataan seperti menggunakan kata-kata kesat dan keji serta gelaran yang tidak sepatutnya. Okey, kalau kita nak bergurau sekarang ni memang banyak sangat orang mencarut, betul tak? Jadi bila banyak orang mencarut, dia boleh
classifykan benda tu sebagai bergurau, tapi bukan untuk setengah orang. Ada setengah orang dia terbiasa dengan mencarut, ada setengah orang tidak biasa dengan mencarut. Jadi bila kita nak bergurau dengan orang, bila kita mencarut, itu akan menyebabkan sedikit hati orang terasa. Dan ini adalah perkara yang tidak patut dilakukan. Yang ketiga adalah tidak berbohong. Sebaik-baik bergurau hanya pada perkara yang benar sahaja dan tidak pada perkara yang dusta atau tidak logik. Garis panduan yang ditentukan oleh Islam sewajarnya dipatuhi kerana ia dapat mengelakkan diri berlaku perkelahian dan perlakuan ganas terutama di kalangan pelajar-pelajar sekolah dan golongan-golongan remaja. Tidak berbohong ni sama juga macam yang pertama sekali tadi, tidak berlebihan. Contohnya macam prank, bila kita berbohong tentang satu benda tu akan, sebab benda tu adalah salah satu perkara yang tidak wujud, tapi bila kita bergurau dengan benda yang perkara yang tidak wujud, itu akan menyebabkan seorang itu merasakan diri dia triggered sebab benda tu tak kelakar. Macam tu. Okay, next one is Boleh juga. Okay, terima kasih. Ini saja. Okey, terima kasih Izzah dan juga Kak Runisa. Waris, back slide tadi. Mana? Okey, faktor tadi ni. Okey, dia kalau kita perasan segala masalah, segala yang berkaitan dengan akidah, akhlak, ibadah, antara punca berlakunya antara dia dua benda besar ni. Yang pertama, kurang didikan agama satu. Mana tak pergi sekolah agama, tak pergi dengan majlis ilmu, tak tahu baca Quran, tak tahu tentang hadis, itu kurang didikan agama. Yang kedua, kurang penghayatan agama. Kurang penghayatan agama ni, dia belajar agama tapi dia tak menghayati ilmu yang dipelajari. Contohnya kita hafal Quran, kita orang Islam, kita jaga solat, kita tahu tentang hadis, kita tahu tentang adab, tapi kita tak implement dalam kehidupan harian kita. Dua benda ni memang faktor paling besar lah. Dalam apa saja masalah ataupun sifat-sifat mazmumah, kebanyakannya dua benda ni yang jadi besar. Ini daripada diri sendiri. Yang pengaruh rakan sekeliling, kurang didikan dan kasih sayang ni, dia faktor luar. Ada juga orang, manusia yang dia duduk dalam kelompok ahli-ahli maksiat, tapi dia dapat jaga diri dia. Tu antara, ada orang macam tu. Contoh satu hari nanti, katakan kalian ada peluang belajar dekat Korea, kan? Dekat Korea semua orang tutup aurat, kan? Bukan Islam. Tapi bila Azila pergi sana, dia tahu dia ada didikan agama yang sempurna, dia tahu had dia, dia tahu nak jaga diri dia macam mana dia nak kontrol diri dia nak jaga aurat dia dan sebagainya. Kurang didikan dan kasih sayang ini sebablah kita selalu ulang Bismillahirrahmanirrahim, kan? Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Sifat Allah, sifat murah dan sayang ini sifat Allah. Sifat yang kita boleh tiru dan amal. Ada sifat yang kita tak boleh tiru. Contohnya macam Al-Mutakabbir. Mutakabbir ni maha sombong. Itu sifat tu Allah kata itu aku punya. Sifat yang kita boleh contohnya macam Ar-Rahman. Kita bersifat dengan sifat pemurah. Kita bersifat dengan sifat Rahim, menyayangi. Okey, itu dan banyak lagi faktor-faktor lain. Antara faktor yang kita boleh senaraikan, contohnya faktor media massa, kan? Di US sana banyak kes dia membunuh menggunakan tembakan rambang ni. Kan biasa kan dulu kita dengar kat sekolah, dia bawa senapang, dia tembak rambang, bunuh orang seramai-ramai. Bila tanya kenapa buat, dia kata saya dapat idea ni daripada Facebook, daripada movie. Tengok John Wick kan, tengok John Wick, tu contoh kelakuan ganas tu. Tengok John Wick kan, John Wick 1, John Wick 2, John Wick 3 kan. Okey, kemudian faktor yang mempengaruhi antaranya ialah hasutan syaitan. Kadang-kadang orang melakukan ini sebab dia hilang kawalan diri dia, sebab amarah dia, sebab dia hilang kewarasan akal, dia minum arak dan lain-lain.
Okey, yang last tadi Waris tentang gurauan tadi, si Khairun Nisa ada sebut tentang prank kan? Prank. Kalau peribadi lah, Habib memang tak ada, Habib tak pernah buat prank semua hidup pada orang. Habib, sebab Habib tak anggap itu benda yang menyeronokkan. Okey, itu bukan budaya kita lah, bukan budaya orang Islam. Kadang-kadang orang kata nak sebab apa prank, sebab birthday kan dan sebagainya. No. Islam tak macam tu. Kita tak ikut budaya-budaya yang tak elok. Islam tak melarang kita belajar ilmu daripada orang bukan Islam. Tapi Islam sangat-sangat melarang kita contoh yang pertama amalan ibadah dia tak boleh. Kemudian yang kedua perkara-perkara negatif dia. Prank-prank ni orang barat yang bawa budaya ni. Pecah-pecah telur, prank sampai yang mati pun ada dan sebagainya. Okey. Isu ataupun keadaan semasa hari ni kalau kita perasan, ada satu artis ni dia lawa, dia budak MRSM, sekarang dia pakai niqab. Siapa dia? Siapa dia Nabil? Waris? Nilofa dia dah bertunang dengan Piu katanya. Piu apa? Tak ingat lah. Piu Amin nama dia. Piu? Riz. Oh, Piu Riz. Kau follow Kau follow perkembangan Okey, itu satu contoh lah. Mudah-mudahan kita doakan Nilofa lah. Nilofa dia istiqamah sampai ujung hayat. Hidayah tu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang yang asalnya dulu dia tutup aurat, Allah bagi dia hidayah, Allah bagi dia taufik, dia kenal, dia faham dan dia tahu cara yang ditunjukkan oleh Nabi SAW, dia buat, dia tutup aurat dengan sempurna. Kemudian apabila sampai masa dia, dia pun berubah, dan lebih baik lagi dia menjadi contoh pula kepada orang lain, supaya sama-sama menghayati agama dalam kehidupan. Okey, antara contoh-contoh soalan, okey, Abi ada lihat contoh-contoh soalan. Okey, minta semua salin sikit, salin masing-masing salin sekejap. Okey, ada 4 soalan. Soalan yang pertama, apakah hukum melakukan keganasan dan mendedahkan aurat? Itu soalan aras rendah tu. Usaha rendah aras tu, kan? Dia tanya apakah hukum melakukan keganasan dan mendedahkan aurat. Okey, itu kita boleh jawab terus. Okey, jangan kata makruh pula. Afiq, kau jangan mandai kata harus pula. Haram qat'i. Haram seharam-haramnya. Tapi haram je lah, jangan kau mandai-mandai tulis haram seharam-haramnya. Haram je, benda haram je. Okey, kemudian jelaskan ciri-ciri pakaian menutup aurat. Okey, menutup aurat ni dia bukan sekadar pakai menutup kulit. Dia kena faham tu. Aurat bukan maksud dia kulit. Okey, tapi aurat ni maksud dia kehormatan. Okey, jadi nanti Abi nak bagi 3 ciri, ciri-ciri pakaian yang menutup aurat. Kemudian yang ketiga, apakah faktor-faktor yang mendorong manusia melakukan keganasan, yang kita bahaskan tadi itu. Sebutkan faktor-faktor manusia melakukan keganasan. Kemudian akibat daripada pendedahan aurat. Okey, dedahan aurat ni apa akibat dia? Akibat dia, itu general lah, besar lah, pada diri orang yang mendedahkan aurat, pada orang yang melihat pendedahan aurat, dan sebagainya. Okey, satu soalan Abi nak tanya, pernah tak kita tengok satu orang lelaki dia solat tapi pakai seluar pendek? Nah, Waris? Tak pernah. Nanti kau tolong Google satu video Mike Tyson solat di kafe. Cuba kau Google je, kami boleh tunggu. Kau cari video dia, Mike Tyson solat.
Nanti kita akan nampak satu gambar, satu video Michael Jackson dia semayang dekat dalam satu kedai. Kemudian imam yang mengimamkan solat Michael Jackson tu satu orang peninju juga. Dia ni pun heavyweight punya ahli juga. Tapi dia pakai seluar pendek. Bagi separuh orang dia kata ini tak sah ni kan. Ini memang lain macam semayang ke seluar pendek kan. Jadi itu pun ada perbahasan dia. Sebab kita memang tak pernah tengok lah kan. Apa pula semayang ke seluar pendek pula kan. Tapi ini untuk pengetahuan lah untuk ini. Adakah dalam mana-mana mazhab yang berlainan pandangan dia dengan pandangan kita mazhab Imam Syafi'i tentang batasan aurat ni? Jumpa Waris? Tak ada? Mike Tyson, M-I-K-E, Mike T-Y-C-O-N, solat, S-O-L-A-T. Dah lama tinggal sekolah, ngeja pun tak tahu dah. Banyak cara je. Jumpa tak? Faiz mana? Faiz jumpa. Kita tengok sekejap. Habis masa mula-mula tengok tu pun kata, oi, ini mesti jadi bahan ni kan. Itu sebab kita pentingnya ilmu. Tapi kau jangan buat lah. Balik tahun depan, balik form 5, balik subes, semayang kat surau, ke seluar pendek kan. Tak, Mike Tyson yang pakai seluar panjang, imam dia tu. Ataupun member sebelah dia. Raja Luqman jumpa. Ada Man? Dia semayang ke seluar pendek Man? Ada tapi video dia sekejap. Dia tunjuk sekejap ni. Okey, tapi nak beritahu ada lah kan? Ada. Okey. Agak-agak semayang tu sah tak? Semayang tu sah tak? Semayang ke seluar pendek? Sah. Sebab pernah terbaca ada mazhab yang aurat dia cuma bahagian kemaluan. Okey, ada satu mazhab nama dia mazhab Imam Hanafi. Dia tentang aurat ni dia ada beza sikit. Macam kita mazhab Imam Syafi'i, kalau lelaki daripada lutut hingga ke pusat kan. Maknanya itu aurat lelaki. Ada yang pandangan ataupun pendapat mazhab Imam Hanafi, dia kata aurat bagi seorang lelaki ialah kemaluan je. Kemaluan depan belakang, kubul dan dubul itu saja aurat. Paha bukan aurat, lutut bukan aurat. Jadi ada mazhab yang macam tu. Tapi kalau perempuan sepakat semua. Perempuan sepakat semua. Aurat perempuan ialah seluruh tubuh dia. Kecuali dua je. Yang pertama ni, tapak tangan. Okey, tangan ni, pergelangan tangan ni. Okey. Kemudian dengan muka. Lain aurat belakang. Ni lengan aurat. Ni aurat perempuan. Pastikan kau jangan tunjuk lengan ni pada yang bukan mahram. Kaki aurat. Kaki aurat. Ibu jari kau aurat. Jari kelingking kaki pun aurat. Seluruh tubuh adalah aurat. Okey. Jadi yang dikatakan pakaian yang menutup aurat tu apa? Kalau orang gimnastik, dia pakai baju gimnastik, lepas tu pakai tudung, adakah dia dipanggil menutup aurat? Tak kan? Tapi dia tutup apa? Dia tutup pakai baju kan? Mana ada ciri-ciri dia. Nanti kita tengok apakah ciri-ciri dia. Dia bagi masa sekejap cari ciri-ciri pakaian yang menutup aurat. Okey. Kita ada masa 5 minit untuk cari jawapan dia. Tuliskan jawapan. Nanti kita akan tanya secara rawak pada empat jawapan. Okay, Abi bagi masa 5 minit sampai pukul 3.20. Tapi betul tak nak masuk. Dia tak nak masuk, dia minta Abi rakam.
Okey, had aurat wanita sesama wanita dan lelaki mahram ialah antara pusat hingga lutut. Okey, itu kita kena tahulah. Itu sebab kamu yang perempuan kat rumah tak pakai tudung dengan mahram, dengan adik-beradik, dengan mak ayah. Yang mahram lah, yang haram kahwin. Memanglah dia daripada pusat hingga lutut. Tetapi takkan kau nak pakai macam tu kan kat rumah. Okey, jadi itu maklumlah. Begitu juga kalau perempuan dengan perempuan yang Islam, yang Muslim. Okey. Kemudian lelaki pula, kalau lelaki sama ada kepada mahram ataupun bukan mahram, aurat dia sama. Pusat hingga lutut. Pusat hingga lutut. Cuma dua orang ni dia tak ada mahram, dia tak ada aurat pada dua orang ni. Pada satu jenis ni. Itu suami isteri. Suami isteri dia tak ada batas aurat. Dia tak ada batas aurat. Suami isteri sahaja. Okey, sahaja. Okey. Kita tengok sama-sama. Okey, soalan pertama tadi, apakah hukum melakukan keganasan dan mendahkan aurat? Okey, ni of course lah. Semua boleh buka mic. Ni of course lah, jawapan dia haram lah. Hukum dia haram. Dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan disebut sebagai sinfanun min ahli nar. Dua sifat ataupun dua jenis ahli neraka. Salah satu dia berkelakuan ganas. Yang kedua mendahkan aurat. Jelaskan ciri-ciri pakaian menutup aurat. Apa dia Adilah? Satu, pakaian tu mesti apa? Oh, belakang kau ada bangunan nampak tu? Buka lambat itu. Apa dia Abi? Apakah ciri-ciri pakaian menutup aurat? Tidak dibuat daripada kulit haiwan. Tidak dibuat daripada kulit haiwan. Tak ada masalah kalau kulit tu kita samak, kita sertu, boleh pakai. Okey, tak apa, kita minta Azila dulu. Azalia. Apa Azalia? Ciri pakaian menutup aurat. Yang pertama, pakaian yang longgar. Longgar. Okey. Longgar, dia tak melekat. Okey, yang kedua, pakaian yang tak jarang. tak jarang. Okey. Kan ada sekali orang style pakai apa? Aku tak faham lah perempuan ni dari istilah-istilah jenis-jenis kain tu. Kain apa? Kain laira. Lycra. Kan kain tu jarang kan? Okey. Okey, yang ketiga, Pakaian yang menutup seluruh anggota badan yang wajib ditutup. okey. Maknanya bukan pakai selotip, bukan selotip kan? Okey, sebut sikit pasal kain-kain ni. Kau tahu tak? Kamu tahu tak? Kalau seorang jenazah mayat, helaian kain yang membaluti jenazah, tahu tak? Bagi kita lelaki dengan perempuan ni beza bilangan yang balut tu. Tahu tak? Kau tahu dibalut belum jadi jenazah lagi kan? Semua bakar-bakar jenazah ni kan? Syahir. Syahir rambut ikal tu. Macam K-pop. Okey, kalau orang lelaki 5 lai. 5 lapis. 5 lapis dia pasang balut tu. Kalau perempuan dia jadi 7 lai. 3-5 ataupun 5-7 tentulah. Tapi nak bagi tahu walaupun dah jadi jenazah masih lagi dipelihara aurat seorang wanita, seorang perempuan. Okey, terima kasih. Faktor yang mendorong manusia melakukan keganasan. Mana Syahir dia hilang kata. Syahir. Apa faktor Syahir? Ya. Faktor. Bagi Apa ni, kurangnya pendidikan agama dan kawalan ibu bapa. Okey, itu dah 2 dah tu. Okey, yang ketiga. Satu lagi. Yang ketiga ni pengaruh
rakan sebaya. Rakan sebaya, dan paling besar juga nanti kurang penghayatan agama. Jadi no wonder lah, belajar sekolah agama tapi perangai na'udzubillah, kan. Walaupun itu ayat yang kita tak suka dengar lah. Hafal Quran tapi perangai sekian. Ayat tu memang Nabi paling tak suka dengar tu. Dan Nabi cuba untuk sedaya upaya supaya orang tak gunakan poin tu pada diri Nabi. Kau ni apa Quran, kau ni ustaz tapi tak ada. Itu sebenarnya yang sangat Nabi sangat jagalah. Dan kita harap kita semua jaga benda tu. Okey. Kemudian akibat daripada pendedahan aurat, orang tak pakai tudung ni, kita bukan kalau orang katalah aku tak pakai tudung, kau pelak, kau apa susah pula kan, kau panas, kenapa kau panas, kan. Siapa ada tadi? Raja. Mana Raja Lokman? Raja. Hidup. Okey, apa Raja kesan dia? Orang yang tutup aurat ni apalah hal dengan kita pula, kan? Apa akibat dia daripada pendedahan aurat ni kepada orang yang mendedah, orang yang melihat pendedahan tersebut? Orang yang melihat. Okey, orang yang melihat tu. Orang melihat dapat dosa. Dapat dosa tu jawapan paling sepoi lah tu. Okey, yang lain bagi yang power sikit. Bagi padu sikit. Dia menjadi punca apa? Punca zina mata. Zina mata, dan merebak pada zina-zina lain lah, kan? Okey, kemudian kepada orang yang mendedahkan aurat pula, apa kesan dia? Hidup tak tenang. Hidup tak tenang. Sebab apa tak tenang? Sebab mungkin dia kena kacau macam orang cakap tadi dengan orang-orang mabuk. Satu, daripada dia tak tenang sebab kesan perbuatan itu daripada makhluk, kan? Yang paling besar lagi tak tenang sebab dia hidup dalam keadaan bermaksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nampak dia macam happy, kan, tapi sebenarnya hati dia tak tenang. Sebab apa tak tenang? Sebab dia sedang melakukan perkara yang Allah tak suka. Jadi kita patuh perintah Tuhan ni, dia bukan hanya jaga diri kita daripada fizikal, tetapi juga menjaga diri kita daripada sudut kerohanian, dalaman, tenang, buat ibadah tenang dan sebagainya. Okey, terima kasih semua atas tumpuan dan perhatian. Nanti kita akan